Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrina Syahirah binti Azmi, Nur Metrik A183-764, dan sahabat saya Nora Atika Najwa binti Abdul Majid, Nur Metrik A179-918. Dan yang dihormati Dr. Nurul Iliana binti Muhammad Adnan selaku pensyarah bagi subjek PPPY 1162 Fiqh Ibadat Munakahat. Hari ini kami akan membentangkan tajuk Maha dan aplikasinya di Malaysia. Maha menurut perspektif Islam. Menelusuri sejarah dan tamadun manusia, amalan pemberian maha dalam perkahwinan ini sebenarnya telah lama wujud dan ia berasal dari adab resam jahiliyah sebelum kedatangan Islam lagi. Malah ia merupakan adat yang tertua dalam konteks hubungan kekeluargaan yang masih kekal diamalkan dalam kehidupan manusia sehingga hari ini. Maha berasal daripada perkataan Arab iaitu mahrun maharu yang bermaksud pemberian kepada perempuan dan dijadikan mahar. Dalam agama Islam, maha adalah hadiah yang diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan semasa akad nikah dan ianya menjadi hak milik isteri. Seterusnya, dalam masyarakat Melayu, maha juga dikenali sebagai mas kahwin. Maha disebut sebagai mas kahwin kerana pada zaman dahulu, emas dijadikan sebagai wang maha perkahwinan seseorang dan kerana biji-biji emas itu merupakan mata wang. Menurut sarjana barat, maha bermaksud sebagai satu pemberian yang perlu diberikan kepada wanita setelah berkahwin. Pandangan ini dikemukakan oleh beberapa pengkaji barat yang mengkaji tentang Islam, seperti Khairi Glass yang memberi pengertian maha sebagai pemberian perkahwinan yang diberi kepada pengantin perempuan dan isteri memiliki sepenuhnya jika berlaku perceraian. Manakala menurut sarjana Islam, maha bermaksud harta yang wajib diberikan kepada wanita sebagai menggantikan persetubuhan dalam pernikahan yang sah atau persetubuhan syubhah dalam pernikahan yang fasik. Menurut Imam Taqi Al-Din Al-Husaini turut mentakrifkan maha sebagai harta yang wajib diberikan kepada wanita oleh lelaki kerana berlakunya pernikahan atau persetubuhan. Jika kita teliti, kesemua definisi yang digariskan oleh para fuqaha ini mempunyai pengertian yang sama antara satu sama lain, yang mana maha diwajibkan dengan sebab gantian atau pertukaran kepada persetubuhan. Pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan maksud sebenar mahar, bahkan sebenarnya ia memberikan gambaran yang negatif terhadap wanita, kerana maha dinilai dan dilihat sebagai gantian harga diri, barang dagangan, harga belian dan seumpamanya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran sendiri mempunyai pelbagai istilah seperti nikah, nihlah, faradah dan alaik yang digunakan secara tersirat bagi menggambarkan pengertian mahar yang sebenar dan kesemuanya berdasarkan konsep yang sama iaitu sebagai hadiah dan pemberian. Di antaranya adalah istilah nihlah yang mana menurut Ibnu Kathir bahawa perkataan nihlah bermaksud pemberian yang penuh dengan kerelaan yang diberikan kepada isteri. Dan dapat kita fahami, apabila sesuatu itu diberi dengan kerelaan, maka si pemberi tidak akan meminta balasan. Daripada pengenalan ini, dapatlah kita katakan bahawa mahar ini pada dasarnya adalah satu bentuk pemberian dari suami sebagai pengiktirafan dan penghargaan kepada isteri dan sebagai simbol kasih sayang dalam membina rumah tangga. Seterusnya, hukum mahar. Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahawa pemberian mahar dari suami untuk isterinya adalah wajib dalam pernikahan. Mahar boleh sahaja dalam bentuk wang tunai ataupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi, asalkan calon isteri suka dan ikhlas menerimanya. Para fuqaha telah bersepakat bahawa mahar termasuk dalam syarat sah nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk menghazafkan syarat tersebut. Seperti mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 yang bermaksud, berikanlah mas kahwin yakni mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah yakni ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Maksud dari ayat di atas ialah
Pemberian itu ialah mas kahwin yang besar atau kecil nilainya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, kerana pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, dan ayat ini mewajibkan seseorang lelaki memberikan mahar kepada perempuan yang akan dikahwininya untuk dijadikan isteri. Allah mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isteri dan mengharamkan bagi suami untuk menggunakan mahar itu walaupun sikit tanpa kerelaan isteri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 20 hingga 21 yang bermaksud, dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang daripadanya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kamu telah bergaul, yakni bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka, isteri-isterimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Berdasarkan ayat di atas, mahar merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi kerana sesungguhnya kelamin perempuan itu tidak boleh dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, sama ada disebutkan dalam akad nikah atau tidak disebutkan, kerana mahar bukan sebagai perbandingan dalam merasakan kemanfaatan kelamin perempuan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan kemanfaatan pernikahan sebagai pemenuhan syahwat dan kelestarian keturunan yang boleh diwujudkan dengan persekutuan suami isteri, sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada isterinya dan menjelaskan tidak boleh mengambil walaupun sikit mahar tersebut tanpa kerelaan isteri. Seterusnya, syarat-syarat mahar. Para fuqaha sepakat bahawa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar, iaitu emas, perak, wang dan lain-lain. Manakala mereka juga bersepakat bahawa sesuatu yang tidak ada nilai dalam pandangan syarak tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai dan khamar. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 27 yang bermaksud, bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengahwin kamu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya. Berdasarkan keterangan ayat di atas, mahar yang diberikan kepada calon isteri hendaklah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, harta atau benda yang berharga, yakni tidak sah mahar dengan barang yang tidak ada nilai. Yang kedua, barang yang suci dan boleh diambil manfaat, yakni tidak sah mahar dengan babi, khamar dan darah, kerana semua itu haram, tidak berharga dan tidak ada nilai. Dan yang ketiga, barang yang bukan ghasab. Masuk ghasab kat sini ialah mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya, walaupun bukan niat untuk memilikinya dan berniat untuk pulangkannya kembali. Maka pemberian mahar dengan barang yang ghasab adalah tidak sah, tapi akad nikahnya tetap sah. Okey, yang keempat, tidak ada kesamaran. Jika terdapat unsur ketidakjelasan tentang sesuatu benda, maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan. Seterusnya, pandangan 4 mazhab tentang mahar. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan definisi mahar ialah sesuatu yang boleh dijadikan harta atau aset yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Prinsip bagi Imam Syafi'i, mahar itu mestilah bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mas kahwin. Seterusnya, Imam Syafi'i membolehkan mahar jasa, yakni mahar kebajikan seperti menjahit pakaian, membina rumah dan mengajarkan Al-Quran kepada isteri. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Imam Syafi'i memandang sunnah bahawa tidak berlebih pada mahar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 24 yang bermaksud, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan, yakni tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka kerana kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kahwin kepada mereka sebagai suatu kewajipan.
Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah mengetahui dan Maha Bijaksana. Ayat di atas menjelaskan bahawa wajib ke atas orang yang menikah memberikan mas kahwin kepada isterinya. Seterusnya, Imam Syafi'i membenarkan penangguhan keseluruhan atau sebahagian daripada mas kahwin untuk tempoh masa yang diketahui. Jika ia ditangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui, maka hukumnya tidak sah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Maka dapat dijelaskan bahawa menurut Imam Syafi'i, mahar tidak mengenal batas sama ada tinggi atau rendah nilainya. Seterusnya, lebih baik jika seseorang lelaki tidak memberikan mas kahwin kepada isterinya lebih daripada mas kahwin Rasulullah kepada isterinya, yakni 500 dirham. Dalam kitab karya Imam Syafi'i menjelaskan bahawa mas kahwin adalah barang yang boleh dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut boleh dijadikan mas kahwin. Sebaliknya, bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak boleh dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi mas kahwin. Maka dapat kita fahami dengan jelas bahawa dalam Al-Quran, seseorang lelaki berkahwin dan telah bersetubuh wajib membayar mahar kepada isteri sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah tentang mahar kebajikan, yakni mahar jasa. Imam Hanifah berpendapat bahawa mahar itu adalah kewajipan tambahan dalam akad, sama statusnya dengan nafkah. Menurut Imam Kamaluddin Al-Human Al-Hanafi dalam kitab Syarah Fathul Qadir, beliau berkata, jika seseorang yang merdeka berkahwin dengan maharnya akan melayani isteri selama 1 tahun atau mengajarinya Al-Quran, maka ia adalah mahar misil. Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka berkahwin dengan mahar akan melayani isteri selama 1 tahun atau mengajarinya Al-Quran, maka bagi isteri ia adalah mahar misil. Seperti mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 24 yang bermaksud, dan diharapkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan, yakni tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah ke atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka kerana kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kahwin kepada mereka sebagai suatu kewajipan. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana. Akhir sekali, mazhab Hanafi mengatakan jika seseorang lelaki berkahwin dengan mahar memberi manfaat yang berbentuk harta benda seperti rumah milik lelaki, menanam di atas tanah hak milik lelaki, maka mahar itu dianggap sah dan isterinya berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Seterusnya ialah pendapat Imam Maliki bagi mazhab Maliki. Definisi bagi mazhab Maliki berpendapat bahawa mahar ialah sebagai harta yang diserahkan kepada isteri sebagai balasan di atas persetubuhan yang telah dilakukan terhadap isteri. Imam Malik juga berpendapat seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab Al-Muwatta bahawa mahar termasuk dalam rukun nikah. Pendapat ini ternyata sangat berbeza dengan pendapat imam mazhab yang lain kerana Imam Malik menganggap bahawa mahar adalah salah satu elemen penting dalam sebuah pernikahan sebelum terjadinya ijab dan kabul, dan tidak sah sebuah perkahwinan jika ketiadaan mahar atau mas kahwin. Bagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal iaitu mazhab Hanbali, mazhab Hanbali mendefinisikan mahar adalah sebagai harta imbalan di atas sebuah perkahwinan, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sama seperti Imam Syafi'i bahawa tidak ada kadar yang ditetapkan dalam pemberian mahar, malah boleh diberikan dalam pelbagai bentuk barangan yang mempunyai nilai, dan tidak semestinya harta yang bernilai. Cukuplah jika barangan tersebut dapat dijual atau ditukar atau yang boleh disewakan. Seterusnya, marilah kita beralih kepada jenis-jenis mahar. Mahar adalah sebuah tanda kasih sayang suami terhadap isteri yang bakal menjadi teman sehidup sematinya setelah lafaz ijab dan kabul terlerai.
Mahar juga berperanan sebagai tanda penghormatan suami terhadap isteri sebelum dan setelah berkahwin. Terdapat dua jenis mahar di dalam sebuah perkahwinan Islam, iaitu mahar al-musamma dan mahar al-misil. Agama Islam juga tidak menetapkan kadar mahar tersebut kepada jumlah yang tertentu serta had yang paling minima serta maksima dalam menentukan mahar yang bakal dihadiahkan kepada isteri. Namun begitu, perundangan syariah di negara kita adalah di bawah bidang kuasa setiap sultan di setiap negeri, seperti yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dan ini juga bermakna bahawa perkara-perkara yang berdasarkan perkahwinan adalah berlainan di antara negeri-negeri di Malaysia. Dan oleh hal sedemikian, maka tidak pelik jika kita mendapati bahawa jumlah wang mahar yang ditetapkan di setiap negeri adalah berbeza. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-tamis walau khataman min hadidin," yang bermaksud carilah untuk dijadikan mas kahwin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi. Riwayat Bukhari. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang mahar al-musamma. Mahar al-musamma ialah mas kahwin yang telah ditetapkan dan telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dengan tidak memandang kepada nilai mas kahwin saudara-saudara perempuan si isteri yang lain, seperti mana yang diamalkan dalam perkahwinan masyarakat beragama Islam pada masa kini. Mahar al-musamma al-muajjal ataupun muqaddam ialah mas kahwin yang disebut di dalam akad serta dibayar dengan segera. Manakala mahar al-musamma al-muwajjal ataupun muakhkhar ialah mas kahwin yang disebut semasa akad tetapi dibayar secara tangguh atau hutang, dan sunat jika mas kahwin ini dibayar dengan segera, sama ada sebahagian ataupun semua sekali jumlah yang telah dipersetujui. Seterusnya beralih kepada mahar al-misil. Mahar al-misil ialah mahar yang tidak ditentukan kadarnya semasa akad dan dibayar kepada pengantin perempuan atau isteri dengan kadar kebiasaan serta mengikut penilaian mahar saudara-saudara perempuan pengantin itu yang sebelumnya dan juga yang sepadan dengannya. Antara faktor penentu kadar mahar al-misil ialah ketika membuat perbandingan ialah umur, kecerdikan, kecantikan, kedudukan harta, kemuliaan diri, beragama, ketakwaan, keilmuan, masih dara atau janda dan semua perkara yang boleh dijadikan kayu ukur penilaian yang sahih. Antara dalil disyariatkan mahar al-misil ialah sebuah hadis Rasulullah SAW, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya dan tidak menyetubuhinya sehingga mati. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat mahar misil seperti saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga mesti beredah dan berhak mendapat harta pusaka. Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i radhiyallahu anhu bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW telah memutuskan kepada Barwa binti Washiq, seorang perempuan daripada kalangan kami, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gembira dengan kata-kata Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anhu itu. Seterusnya, aplikasi mahar di Malaysia. Secara ringkasnya, mas kahwin atau mahar adalah pemberian daripada seorang lelaki kepada isterinya di mana duit ini adalah hak milik isteri selama-lamanya dan tidak boleh dituntut kembali oleh suami atau keluarganya hatta selepas berkahwin sekalipun. Sementara itu, duit hantaran pula adalah sekadar adat di mana nilainya bergantung kepada budi bicara kedua-dua belah pihak keluarga lelaki dan wanita.
Sesetengah negeri di Malaysia menetapkan nilai mas kahwin ini, tetapi ada juga yang tidak menetapkannya. Maka jumlahnya adalah bergantung kepada persetujuan kepada kedua-dua belah pihak, yakni lelaki dan perempuan. Untuk makluman, kadar mas kahwin bagi wanita yang masih dara dan janda atau ibu tunggal adalah berbeza, seperti yang dinyatakan mengikut kadar mas kahwin pada tahun 2021. Seterusnya, mari kita pelajari cara-cara pembayaran mahar. Mahar boleh dibayar dengan pelbagai cara, sama ada secara hutang ataupun secara tunai. Tunai di sini membawa maksud segera, iaitu selepas akad. Manakala secara hutang ialah separuh secara segera dan separuh lagi secara tangguh serta tangguh sehingga tempoh yang telah ditetapkan. Mahar juga boleh dibayar dengan pelbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu berdasarkan persetujuan bersama seperti rumah, kebun, mengajar atau membaca Al-Quran, sejadah, pakaian solat dan sebagainya. Tidak disyariatkan menyegerakan pemberian mas kahwin, bahkan hukumnya sah jika suami menyegerakan kesemua jumlah mas kahwin sebelum berlakunya persetubuhan, dan sah juga sekiranya menangguhkan mas kahwin atau sebahagian dari mas kahwin sehingga selesai persetubuhan. Walau bagaimanapun, penangguhan tersebut mestilah ditentukan tempohnya dan si isteri berhak untuk meminta supaya disegerakan atau ditangguhkan mas kahwinnya, kerana itu adalah hak mutlak bagi seorang isteri. Jika suami memilih untuk membayar mahar secara hutang, maka suami wajib membayarnya setelah melakukan persetubuhan atau persetubuhan secara syubhah ataupun salah seorang darinya meninggal dunia. Dalam keadaan ini, suami wajib memberikan keseluruhan mas kahwin kepada isterinya kerana suami sudah menyetubuhi isteri dan perkara itu telah memenuhi syarat perkahwinan diadakan, iaitu istimta', iaitu merasai kelazatan dengan bersetubuh. Oleh itu, dia haruslah memberi bayaran timbal balik atas apa yang diperoleh, seperti mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 24 yang bermaksud, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, yakni setelah menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, yakni mas kahwinnya dengan sempurna. Jika suaminya meninggal, maka waris suami wajib membayar mahar yang dihutang itu kepada ahli waris isterinya. Dan jika diceraikan sebelum sempat bersetubuh, maka hutang mahar wajib dibayar separuh daripada nilainya kepada bekas isteri. Dan jika sudah dibayar namun belum bersetubuh, maka isteri wajib memulangkan separuh darinya. Jika isteri menuntut fasah dan mereka belum bersetubuh dan mahar itu masih berhutang, maka suami tidak wajib untuk membayarnya, dan jika sudah dibayar, maka bekas isteri wajib memulangkan kesemua jumlah mahar tersebut. Seterusnya, hikmah mahar. Antara hikmah disyariatkan mahar ialah: yang pertama, bagi menzahirkan keinginan bakal suami yang benar-benar menggauli isterinya dengan pergaulan yang baik dan membina rumah tangga yang mulia. Yang kedua, bukti ikatan cinta antara kedua-duanya. Yang ketiga, lambang kemuliaan dan penghargaan terhadap wanita melalui sesebuah perkahwinan. Dan yang terakhir, menzahirkan keutamaan dan kepentingan sebuah perkahwinan di samping memuliakan kedudukan wanita. Sebagai kesimpulan, secara amnya, mahar adalah suatu perkara yang wajib ditunaikan dan diberikan oleh lelaki kepada wanita yang menjadi isterinya. Oleh dengan itu, kaum lelaki perlulah peka dan cakna agar tidak terlepas dari tanggungjawab yang telah disyariatkan kepada kaum lelaki sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Mahar juga adalah sebuah bentuk penghargaan daripada lelaki kepada wanita serta tanda keikhlasan lelaki tersebut untuk memperisterikan seorang wanita yang dicintainya. Pembayaran mahar atau kadar penetapan mahar yang terlalu tinggi perlulah dihentikan bagi mengelakkan lelaki berasa tidak mampu walaupun mereka sudah bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang suami.
Jelaslah di sini bahawa Islam adalah sebuah agama yang syumul serta universal kerana perkara-perkara ini sudah dibahas sejak zaman dahulu lagi. Namun akibat masyarakat kini lebih mementingkan adat dari syariat, maka timbullah pelbagai masalah di kemudian hari. Kesimpulannya, kita mestilah memahami bahawa kewajipan memberikan mahar ini bukanlah suatu bebanan ataupun tuntutan yang berpaksikan kepada sifat materialistik semata-mata. Namun, mahar ini adalah tanda penghormatan agama Islam terhadap seorang wanita yang sanggup memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri di samping seorang suami. Yang terakhir, kami lampirkan rujukan yang kami gunakan dalam menghasilkan pembentangan ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.